Umar bin Al-Khattab masuk Islam setelah mendengar 5 potong ayat Al-Quran yang dibaca oleh adik perempuan dia. Sebengis-bengis manusia, segarang-garang manusia di Mekah, Umar bin Al-Khattab. Siapa berani lawan Umar? Siapa berani angkat muka depan Umar? Umar memang terkenal dengan sifat kebengisan. Bila orang datang mengadu pada Umar, penduduk Mekah datang mengadu, "Wahai Umar, masakan kau diamkan diri sedangkan Muhammad telah sebarkan agama dia di Mekah? Mekah sudah jadi porak-poranda dengan agama yang Muhammad bawa. Ada yang suami masuk Islam pisah dengan isteri, ada yang anak masuk Islam terpisah dengan anak ibu dan ayah. Jadi suasana ini akan menjadi lebih mudarat, wahai Umar. Masakan kau berpeluk tubuh, buatlah sesuatu, wahai Umar." Desak pembesar-pembesar Quraisy ataupun penduduk Mekah kepada Umar. Umar jadi bingit. Umar keluar daripada rumah, pacu kuda, cari Muhammad. Sebelah tangan bawa pedang, sebelah tangan pegang telinga kuda. Umar ni diriwayatkan kalau dia bawa kuda, dia tak pakai pelana. Tuan-tuan, pelana tahu pelana kan? Pelana tu lapik atas belakang kuda yang biasa kita duduk supaya kita tak rasa sakit. Dia tulang. Umar naik kuda kadang tak pakai pelana, dia naik aja atas kuda tu. Telinga kiri pegang tangan kiri pegang telinga kuda, tangan kanan pegang pedang. Kalau ada orang tuan-tuan nampak siapa-siapa pacu kuda macam tu, apa yang tuan-tuan terlintas? Oi, ni bukan orang. Begitulah watak Umar bawa kuda kadang-kadang. Dia bawa kuda cari Muhammad. Dalam perjalanan orang tegur, "Hei Umar, kau mau ke mana?" "Aku nak penggal leher Muhammad hari ini." Lelaki yang tegur Umar tu berkata, "Sebelum kau cari Muhammad, baik kau tengok adik perempuan kau dah buat apa." Umar tanya, "Kenapa dengan adik perempuan aku?" "Adik perempuan engkau telah ikut agama Muhammad, sudah masuk Islam." Lagi Umar jadi marah, tak tentu arah. Umar bawa kuda, pacu kuda tu menuju ke rumah adik perempuan dia pula. Tinggalkan kuda di luar rumah, sepak pintu, masuk dalam. Masa dia masuk dalam, adik perempuan dia sedang membaca lembaran wahyu. Dia lempang adik perempuan dia, tak bersoal lagi, dia terus lempang. Tuan-tuan, kalau macam tu gaya bawa kuda, lempang apa rasa dia tuan-tuan? Enak? Berpinau lah. Dia lempang adik perempuan dia, darah mengalir di bibir. Sejurus kemudian Omar tanya, "Masa aku nak masuk dalam ni, aku dengar ada benda kau baca. Apa kau baca?" "Ada benda kau dengar." "Apa benda kau baca?" Adik perempuan dia kata, "Saya baca Quran." "Baca Quran? Boleh aku tengok?" Tadi garang, lempang, sekarang nak tengok pula." Kerana ayat Quran yang Omar dengar itu telah pun meleburkan keangkuhan Omar, telah menjinakkan jiwa Omar yang sedang mengganas. 5 potong ayat surah Toha ayat 1 hingga 5. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sadaqallahul azim. 5 ayat yang Omar dengar daripada ayat 1 sampai ayat 5 telah menjadikan jiwa Omar dijinakkan oleh 5 potong ayat. Abi Talib banyak mana ayat dia dengar daripada Nabi Muhammad. Hidayah ni kalau Tuhan nak bagi sekelip mata Allah boleh bagi. Sekelip mata Allah boleh bagi. Tapi ilmu Allah mendahului zaman. Manusia mana tahu apa akan berlaku kemudian. Allah lebih mengetahui. Sebab itu ada ulama sebut 5 potong ayat yang dibaca oleh Omar, 5 potong ayat daripada surah Toha ayat 1 hingga ayat 5 boleh dibuat ruqyah, boleh dibuat sebagai penawar. Kalau nampak anak-anak kita ni nakal, buas, hyperaktif, dibacakan ayat itu, ditiup pada ubun-ubun anak kita, ditiup pada air, ditiup pada makanan, nasi sebelum ditanak ditiup, lepas basuh. Ini yang disarankan oleh ulama melihat kepada apa yang berlaku pada Umar. Umar yang sekeras-keras hati telah dijinakkan 5 ayat daripada surah Toha. Ini kan pula kalau anak-anak kita
kena buat, insya-Allah kalau buat ada hasilnya. Ada yang bertanya, itu kalau anak, kalau bapa anak, kalau bapa anak buas nak baca ayat apa ustaz? Baca je lah ayat yang sama. Macam mana? Kalau anak tadi boleh tiup dekat ubun-ubun, ni bapa nak tiup di mana? Pandai-pandai lah Kak Jah nak tiup mana, kan? Jangan tiup masih di tengah tidur sudah. Bawa ayat Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa, bersembur-sembur kat muka abang. Dia terjaga, dia kata awak jambi saya. Dah jadi gaduh pula. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, so itu keunikan yang saya nak sebut, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang bergantung sejauh mana manusia faham Islam, faham apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.